Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah? Sihat pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. So bagaimana kita hari ini? Sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan kita bahagian yang kedua untuk hadis kita yang minggu lepas. Ingat tak minggu lepas bincang tentang apa? Saya harap masih ingat lagi ya. Jika tidak ingat, maknanya apa? Kena ulang kembali video kita yang lepas. Apakah perbincangan yang telah kita kemukakan pada minggu lepas yang akhirnya kita akan bawa perbincangan itu pada hari ini. Baik muslimah, sebenarnya kita masih lagi membincangkan hadis yang sama. Okey, hadis kita tajuk yang sama, iaitu janji setia kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Jika di dalam kitab kita tajuknya ialah bai'at wanita, betul tak? Okey, tajuknya ialah bai'at wanita. Ya, cuma di skrin kita di sini lah ya, kita tak ambil tajuk yang sebagaimana dalam kitab. Jadi Ustazah ubah sedikit tajuknya. Jadinya sebegini, janji setia kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Dan hari ini kita masuk pada bahagian yang kedua. Maknanya begini muslimah, kita berada pada muka surat 45, ya, halaman 45 hadisnya. Jadi jika siapa yang terlepas perbincangan kita pada minggu lepas kan, so kalau nak ikuti pengajian pada hari ini, sila buka halaman yang ke-45. Hadis kita berada di situ. Okey, hadis kita pada hari ini berada di halaman 45, iaitu berkenaan dengan sebuah peristiwa yang diceritakan oleh seorang sahabiat bernama Umaymah binti Ruqayqah. Berkenaan dengan apa muslimah? Tentang beberapa wanita di kalangan Ansar yang datang bertemu dengan Nabi SAW untuk apa? Untuk membai'ah Nabi. Ya, mereka datang untuk membai'ah Nabi SAW. Jadi, minggu lepas kita dah bincangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan peristiwa bai'ah yang berlaku di antara Nabi SAW dan wanita di kalangan Ansar itu. Jadi, kalau kita lihat pada maksudnya, kita dapati mereka jumpa dengan Nabi SAW dan mereka pun kata begini, "Wahai Rasulullah, kami membai'ahmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta yang kami ada-adakan antara tangan dan kaki kami, dan tidak menderhakaimu dalam hal kebaikan." Jadi di sini Umaymah pun ceritakan lagi, setelah wanita-wanita di kalangan Ansar ini kan jumpa dengan Nabi, kemudian mereka pun mengucapkan bai'ah ini kepada Nabi, maka di sini Umaymah pun kata Nabi SAW bersabda, "Menurut kemampuan dan ketaatan kalian." Maknanya apa yang mereka nak, apa yang mereka janji itu kan, Nabi kata ikut kepada kemampuan dan ketaatan kalian. Jadi Umaymah pun cerita lagi, kemudian kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami akan membai'ahmu. Maka Rasulullah SAW bersabda di sini, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan wanita. Sesungguhnya perkataanku untuk 100 wanita sebagaimana perkataanku untuk satu orang wanita. Jadi hadis ini kita petik daripada Imam An-Nasai riwayatnya, yang mana status hadisnya adalah sahih. Ya, status hadisnya adalah sahih.
dalam kisah ini kita dapati di kalangan para wanita itu mereka ingin membai'ah Nabi SAW dengan bersalaman sebagaimana kaum lelaki. Bila kaum lelaki membai'ah Nabi, mereka bersalaman. Jadi sebab itu Nabi SAW di akhir hadis ini, ya muslimah, Nabi terangkan kepada mereka bahawa Nabi tidak bersalaman dengan wanita. Ya, Nabi tidak berjabat tangan dengan wanita. So maknanya Nabi kata di sini dah bai'ah tu sudah. Maknanya tak perlu untuk bersalaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya hadisnya bukan satu sahaja yang membincangkan berkenaan dengan bai'ah ini. So kalau kita lihat kepada perbincangan kita yang minggu lepas, Ustazah dah bentangkan ada beberapa hadis yang menceritakan perkara yang sama. Ya, jadi pada hari ini Ustazah tidak akan ulang lagi apakah hadis-hadisnya yang memiliki sanad yang berbeza tetapi menceritakan perkara yang sama. So kalau nak tahu, dipersilakan ya muslimah rujuk pada perbincangan kita minggu lepas, iaitu janji setia kaum wanita di hadapan Nabi SAW pada bahagian yang pertama. Okey, nanti boleh cari ya di ruangan FB dan YouTube Masjid Asy-Syafa'ah. Kalau tertinggal boleh sila refer kembali. Baik, jadi muslimah di dalamnya perjanjian ini kita dapati ada beberapa perkara yang mereka janjikan kepada Nabi SAW. Okey, ada beberapa perkara, iaitu kalau berdasarkan kepada hadis riwayat An-Nasa'i yang berada dalam kitab kita ini ya muslimah, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 perkara yang dijanjikan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Tapi kita juga dah bincangkan bahawa apa yang terkandung di dalam janji setia yang mereka ucapkan kepada Nabi bukan hanya 5 ini sahaja. Ada 7 atau lebih. Okey, ada 7 atau lebih. Jadi apakah yang selebihnya? Sekali lagi, sila rujuk pada video kita yang minggu lepas. Okey, sebab perbincangan kita mulai pada hari ini Ustazah akan fokus kepada apa yang terkandung di dalam hadis yang terdapat dalam kitab kita, iaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang terdapat di halaman 45. Baik, jadi pada hari ini kita akan pergi kepada janji setia yang diucapkan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW yang pertama. Apakah janji setia yang pertama mereka? Kita lihat di sini, iaitu berkenaan dengan mereka janji kepada Nabi tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Iaitu, apa kata mereka? Faqulna ya Rasulullah nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'a. Wahai Rasulullah, bahawasanya kami membai'ah kamu untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini adalah konten ataupun intipati yang pertama yang diucapkan dalam perjanjian ini di hadapan Nabi SAW. First kali mereka kata apa? Tidak mahu, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab begini muslimah, jangan lupa sebelum itu, sebelum mereka menganut agama Islam, mereka adalah di kalangan wanita-wanita yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala maknanya tidak bertuhankan kepada Allah tetapi bertuhankan kepada berhala. Dan kita tahu bertuhankan kepada berhala itu adalah perbuatan syirik menurut kepada agama yang kita imani ini. Okey, jadi di situ kita dapati apabila mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, iaitu merupakan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik mereka yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka semasa mereka pada zaman jahiliah. Okey, iaitu menyembah berhala, buat perkara-perkara syirik lah yang bagi mereka itu adalah halal untuk mereka. Sebab dulu mereka bukan penganut agama Islam. Jadi kalau mereka buat perkara syirik apa pun, dia bukan satu perkara yang menjadi isu.
Kerana dah memang begitu pegangan mereka. Tetapi apabila mereka menganut agama Islam, ya, dan mengaku iaitu beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, di sini isi perjanjian bai'ah mereka yang pertama yang mereka ucapkan kepada Nabi ialah apabila mereka beriman Allah itu Esa, maka mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. So ini janji mereka di hadapan Nabi SAW. Baik muslimah, apakah yang dimaksudkan dengan syirik? Okey, siapa tahu apakah yang dimaksudkan dengan syirik? Sila jawab. Tapi saya tak dengar kalau jawab. Ya, kalau jawab saya tak dengar. Tapi kalau sudah tahu, Masya Allah Tabarakallah, bagus tu. Maknanya kita prihatin. Kerana begini muslimah, bila kita membincangkan berkenaan dengan syirik, ia adalah sesuatu perbincangan yang berkait rapat dengan apa? Dengan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal syirik ni tak boleh dibuat main. Makanya kefahaman berkenaan dengan syirik ini perlu ada dan juga perlu dipelajari. Tak boleh kita ambil remeh berkenaan dengan hal ini. Sebab itu pada hari ini Ustazah nak jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan syirik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan syirik? Jadi di sini kita lihat ya, di sini syirik ialah bila kita menjadikan bagi Allah tandingan. Tandingan ni maksudnya ialah kita mengaku kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, tetapi dalam masa yang sama kita jadikan sesuatu ataupun kita letakkan seseorang lah, contohnya seseorang ataupun benda. Seseorang atau benda, sebab dia tak semestinya manusia, tapi kadang-kadang kita jadikan benda, okay, yang memiliki kuasa setanding dengan Allah, yang mana kita kata sama macam Allah. Power dia, okay, power dia sama macam Allah. Kekuasaannya sama macam Allah. Ini kita panggil sebagai menjadikan bagi Allah tandingan. Kita letakkan sesuatu yang sama macam Allah. So itu dimaksudkan dengan syirik. Ya, saya harap itu jelas. Okey. Jadi disebutkan juga di situ yang contoh yang saya berikan di sini, antaranya ialah bagaimana kita menjadikan Allah itu tandingan ialah bila kita berdoa ataupun bila kita meminta, perasaan takut kita, rasa harapan kita ni dan cinta kita kepada tandingan itu, kepada seseorang ataupun kepada benda, sama rasanya sebagaimana kita minta pada Allah, kita takut pada Allah, kita harap pada Allah dan kita cinta pada Allah. So ini kita panggil ia sebagai syirik. Ini adalah pendapat daripada Abdul Rahman As-Sa'di yang saya petik daripada kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Ya, itu adalah pendapat daripada Abdul Rahman As-Sa'di. Kita juga ada pendapat-pendapat yang lain daripada pelbagai pendapat ulama, ya. Namun kalau nak bincang satu persatu berkenaan dengan semua pendapat para ulama itu, saya dapati semuanya hampir lebih kurang sama, walaupun cara penjelasan itu berbeza, tetapi maksud yang ingin disampaikan adalah sama, yang mana kita jadikan sesuatu ataupun seseorang sama sebagaimana Allah. Ini yang kita panggil, kita jadikan ada tandingan. Ada tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya muslimah, kita dapati dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga bila menjelaskan hal ini kepada para sahabat, Nabi menggunakan satu ungkapan kata yang sama begini, iaitu apa kata Nabi SAW ketika baginda ditanya berkenaan dengan apakah dosa yang paling besar. Iaitu ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Mas'ud, ya, di sini radhiyallahu anhu mengatakan, saya bertanya kepada Nabi SAW, ayyul dhanbi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Jadi di sini Nabi pun jawab begini muslimah, Nabi kata gini, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka,
engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakan kamu. Okey, sedangkan Dia yang menciptakan kamu. Di sini, ya, dalam penerangan ini Nabi tidak menggunakan perkataan mensyirikkan Allah. Sebenarnya kalau nak diringkaskan itu tadi ialah mensyirikkan Allah. Tetapi Nabi explain, Nabi jelaskan syirikkan Allah itu bagaimana. Maka di sini Nabi kata apa di situ? Anta ja'ala lillahi niddan, bila engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Maknanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitabnya tadi kan, menerusi definisi syirik yang saya sebutkan tadi, definisinya adalah berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Jadi bila Nabi SAW katakan anta ja'ala lillahi naddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, Nabi berikan kepada kita dengan sesuatu supaya kita fikirkan. Apa yang Nabi berikan di sini? Nabi kata kepada kita, wa huwa khalaqaka, sedangkan Dia yang menciptakanmu. Allah ciptakan kita. Ya muslimah, Allah ciptakan kita. Apa-apa yang ada di sekitar kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, bulan, bintang, kan? Apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di atas langit, keseluruhannya adalah ciptaan Allah. Ya, bahkan kita daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki adalah daripada Allah. Tetapi kenapa kita buat satu dosa besar, iaitu meletakkan sesuatu ataupun seseorang yang kita letakkan ia setanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan siapa yang ciptakan kita? Adakah benda itu ataupun adakah seseorang itu yang kita samakan ia dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, bukan. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Maka seharusnya yang kita sembah, yang kita besarkan, yang kita agungkan siapa? Allah. Bukan orang, bukan makhluk. Senang kan kita kata bukan makhluk, bukan benda, kan? Sembah pokok contohnya, takut dengan pokok, berdoa di pokok. Ini tak boleh. Nampak pokok besar, ada je juntai-juntai, nampak benda tu menakutkan, sembah, minta tolong dengan dia. Boleh begitu? Adakah pokok yang ciptakan kita? Tak kan? Pokok tu boleh buat apa-apa? Tak. Pokok tu boleh memudaratkan kita? Tidak. Dia boleh beri manfaat kepada kita? Tidak. Tapi kenapa ada orang yang melakukan sedemikian? Jika berlaku hal yang begitu, kita letakkan contoh pokok itu setanding dengan Allah, sama keadaannya, sebab yang selayaknya kita sembah Allah. Tapi kalau kita dah sembah pokok, sama tak kita jadikan ia setanding dengan Allah? Sama. Sebab itu Nabi kata gini, dosa yang paling besar ialah engkau meletakkan sesuatu setanding dengan Allah sedangkan Allah menciptakan engkau. Mana letaknya budi pekerti kita? Itu kan, mana letaknya budi pekerti kita sebagai hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pelbagai nikmat. Jadi di sini, sebab itu ia adalah disebut sebagai dosa besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dosa besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita muslimah, sebagaimana yang diucapkan janji setianya oleh siapa? Kaum wanita di kalangan Ansar di hadapan Nabi SAW. Untuk apa? Untuk tidak mensyirikkan Allah. Kita juga begitu. Ya, ia menjadi pegangan kita sebagai seorang muslimah untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Jadi kena ingat, ya, kita jangan mudah-mudah buat perkara yang boleh meletakkan kita pada kesyirikan. Sebab ada bahayanya dunia dan akhirat. Ya, ada bahayanya dunia dan akhirat yang tak boleh kita nafikan. Kerana apa? Ia disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan Nabi SAW dalam hadis baginda yang lain. Sebab itu, saya nak tutup perbincangan kita pada hari ini dengan mendatangkan kepada kita semua yang mengikuti pengajian ini berkenaan dengan
bahaya syirik dunia dan akhirat. Pertama sekali muslimah kena ingat, ya, syirik ni ada banyak. Syirik tak semestinya kita keluar daripada agama kita, tetapi ada amalan, ada perbuatan dalam kehidupan kita, ya, yang kita lakukan boleh menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Contohnya, percaya kepada horoskop, kan? Baca horoskop, jumpa bomoh, gantung tangkal, percaya kepada nasib baik dan tidak baik, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai tatayyur, iaitu atau at-tiarah, kan? Nampak ada burung gagak dekat tingkap kita, kita pun kata, oh ni nasib tak baik ni, kita pun halau. Ini adalah perkara-perkara yang melibatkan diri kita dalam hal kesyirikan. Itu keyakinan kita terhadap satu perkara itu. Saya tak boleh nak sentuh setiap satunya, ya, pada hari ini dalam masa yang begitu terbatas yang saya ada untuk ruangan yang diberikan kepada saya bagi membincangkan hadis ini. Tapi cukup sekadar saya memberikan contoh-contoh itu tadi sebagai antara peringatan untuk diri kita agar kita tak buat perkara-perkara itu. Susah mana pun kita dalam hidup ini, jangan sesekali kita melibatkan diri kita dalam hal-hal kesyirikan. Sebab ia membahayakan diri kita sebagai seorang muslimah dunia dan akhirat. Nabi SAW pernah, ya, ditanya berkenaan dengan bukan Nabi tanya, Nabi berkhabarkan. Maaf ya muslimah, saya tersilap di sini. Itu hadis yang lain. Tapi yang saya nak sebutkan ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? Syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Ada pada satu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Okey, Nabi tanya apa? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Tidakkah aku telah mengkhabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besar? Dosanya dah besar tau muslimah, tapi ia paling besar. Dosanya dah besar, tapi ia paling besar. Maknanya dahsyat perkara ini. Jadi mereka di kalangan sahabat pun jawab, qalu bala ya Rasulullah. Dan Nabi SAW pun menjawab, qala al-isyraku billah. Nabi kata apa? Dosa besar yang paling besar ialah mensyirikkan Allah. Dosa besar yang paling besar, saya ulang sekali lagi di sini muslimah, ialah mensyirikkan Allah. Dan ada dua perkara, ya. Yang kedua ialah Nabi sebut apa? Wa uququl walidain, dan menerhaka kepada kedua ibu bapa. Syirik dia bukan hanya sekadar dosa besar yang paling besar, tetapi di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan bahawa orang yang melakukan kesyirikan ini, ia memberi kesan kepada amal ibadah kita, iaitu ia menghapuskan amal ibadah kita. Kita nak beribadah bukan mudah muslimah. Ia menuntut perjuangan dan pengorbanan yang bagi saya begitu tinggi untuk kita konsisten dalam amal ibadah kita, untuk kita jaga amal ibadah kita. Ia bukan perkara yang mudah. Tapi jangan kerana satu hal yang syirik kita buat akhirnya habis semuanya yang telah kita usahakan dalam kehidupan kita, iaitu amal ibadah yang merupakan perkara yang akan kita bawa setelah kita mati nanti. Tapi kalau kita buat perkara yang syirik, apa kata Allah? Rujuk muslimah, cuba buka Al-Quran, rujuk dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-88. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 88? Allah kata begini kepada kita, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika sekiranya kalian mensyirikkan Allah, maka akan habis, akan lenyaplah daripada kalian apa yang telah kalian lakukan, iaitu amal ibadah kita. Okey, amal ibadah kita. Dan bukan hanya dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkenaan dengan hal ini. Cuba buka dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65 muslimah. Dalam ayat ini sekali lagi
Allah pesan kepada kita. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau menjadi orang yang syirik, maka akan lenyaplah amalan kalian. Akan lenyaplah amalan kalian. Amalan engkau akan lenyap. Wa la takunanna minal khasirin. Dan engkau akan jadi di kalangan orang yang rugi. Kenapa kita jadi orang yang rugi? Rujuk dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-48? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah kata begitu, muslimah. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Sesiapa yang mensyirikkan dia, Allah tak ampunkan orang yang mensyirikkan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Tapi Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lain selain daripada dosa syirik. Siapa yang Allah kehendaki, dalam ayat ni kata, wa may yusyrik billah. Allah kata gini, siapa yang mensyirikkan Allah, faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Maka sebab itu, mereka yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, Allah tak ampunkan dosanya dan Allah tempatkan dia dalam api neraka. Ini kita panggil sebagai bahaya dunia dan akhirat. Bahaya dunia apa? Habis amalan kita, hapus amalan kita semua. Kemudian bila kita mati dalam keadaan syirik itu tanpa bertaubat, kalau kita bertaubat, muslimah, Allah ampunkan. Maksud di sini, maksud dalam surah An-Nisa ayat 48 ni, dosa yang tidak terampun ialah dosa syirik itu kita mati dalam keadaan syirik, yang kita tak bertaubat kepada Allah daripada dosa syirik itu. Kita mati dalam keadaan tersebut, maka dan yang kemudian masuk dalam alam barzah, seterusnya tunggu hari kiamat dan terus masuk neraka. Ini adalah hal yang tadi Allah kata kita jadi orang yang rugi. Jadi kita ni sekarang ni, muslimah, adakah kita nak jadi muslimah yang rugi itu tadi? Ini persoalan yang ingin saya tinggalkan pada hari ini. Sebab itu, setiap tindakan kita yang kita nak buat, yang kalau lebih tepat ingin saya gunakan perkataannya, setiap usaha kita. Sebab kadang-kadang ada orang, mereka buat perkara syirik dan mereka berikan alasan, ini usaha. Kenapa jumpa bomoh minta tangkal? Itu usaha saya. Kenapa pakai susuk? Itu usaha saya. Kan? Kenapa baca jampi syirik-syirik ni seru tu sana seru? Itu usaha saya. So, hati-hati dengan usaha yang kita buat untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Berusaha adalah sesuatu yang dituntut dalam agama. Dalam agama kita memang menuntut kita untuk berusaha. Tetapi dalam agama kita tidak menyuruh kita berusaha dengan mencari ataupun dengan menggunakan usaha-usaha yang mensyirikkan Allah. Pilihlah untuk menjadi muslimah yang beruntung dunia dan akhirat. Bagaimana? Jangan syirikkan Allah. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung perbincangannya. Okey, kita dah habis perbincangan berkenaan dengan mensyirikkan Allah ini. InsyaAllah kita akan masuk kepada perbincangan yang kedua, iaitu pada bahagian yang ketiga, berkenaan dengan satu lagi janji setia yang telah diucapkan oleh kaum wanita di hadapan Nabi SAW. Hingga di sini sahaja saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.